Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk kemahiran menggunakan soalan. Okey, memandangkan kita akan mengadakan FLO pada 18 hari bulan 5, maka sebelum saya menerangkan secara ringkas tentang tajuk ini, mari kita rujuk dulu rubrik kompetensi pengajaran. Okey, berdasarkan rubrik kompetensi pengajaran, kalau kita lihat, untuk mendapatkan pengukuhan bagi rubrik bagi pengukuhan iaitu 3, guru-guru digalakkan menggunakan kedua-dua soalan yang berbentuk soalan tertutup ataupun soalan mencapah, dan juga menggunakan soalan aras tinggi dan soalan aras rendah di sepanjang pengajaran. Ini kalau bagi guru-guru yang akan mendapat rubrik pengukuhan iaitu 3. Seterusnya di bahagian rubrik ini juga soalan lanjutan yang digunakan oleh guru-guru dapat membangunkan pemikiran murid. Kemudian guru dapat memberikan masa yang mencukupi, dan juga beberapa teknik digunakan oleh guru untuk memastikan semua murid mempunyai peluang untuk menjawab soalan. Okey, bagi mendapatkan markah di bahagian perluasan pula iaitu tahap 4, guru mestilah menggunakan pelbagai jenis soalan dengan konsisten untuk merangsang pemikiran murid dan mendapatkan lebih banyak jawapan. Guru juga perlu menggunakan soalan lanjutan dan soalan yang disediakan berdasarkan respon murid. Selain daripada itu, guru-guru juga hendaklah memastikan soalan disasarkan dengan baik kepada semua murid. Itu bagi tahap perluasan 4. Jika guru-guru ingin mendapat markah untuk peningkatan iaitu 5, seharusnya murid-murid dapat menghasilkan soalan mereka sendiri, secara individu, untuk yang merangsang perbincangan antara murid dan untuk lebih mendalami pembelajaran. Sebelum kita melihat jenis-jenis soalan, mari kita lihat apa tujuan kita menyoal. Okey, sebenarnya tujuan penyoalan di dalam kelas adalah untuk menilai pengetahuan sedia ada murid. Selain daripada itu adalah untuk menimbulkan minat murid terhadap topik, untuk membina pemahaman, untuk membina sikap dan penghayatan, untuk mengukuhkan pembelajaran, untuk merangsang pemikiran kritikal, dan akhir sekali adalah untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid. Apakah yang dimaksudkan dengan penyoalan efektif? Menurut Morgan dan Sexton iaitu 1991, guru sebenarnya menyoal untuk melibatkan murid supaya lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sambil menilai pembelajaran dan membuka peluang untuk murid memberi pendapat dan buah fikiran mereka. Selain daripada itu, penyoalan efektif bukan sekadar strategi pentaksiran formatif, tetapi juga ia merupakan cara untuk membantu guru untuk membezakan pengajaran bagi memenuhi keperluan murid. Bagaimana soalan efektif ni kita boleh dapat mentaksir apa yang telah dipelajari oleh murid? Jadi berdasarkan gambar, soalan yang kita bina nanti ataupun soalan yang kita soal nanti dapat memberikan murid panduan untuk menjawab soalan yang lebih tepat. Jadi berdasarkan gambar kita dapat lihat jika soalan kita yang kita kemukakan kurang efektif, kita tidak dapat mencapai apa yang kita harapkan semasa kita mentaksir kefahaman murid. Seterusnya, bila merujuk kepada kemahiran penyoalan, kita kena tahu jenis-jenis soalan yang kita akan kemukakan. Jadi bila kita tahu jenis soalan yang akan kita kemukakan, kita kena lihat apa jenis soalan yang kita boleh bina. Yang pertamanya adalah soalan jenis tertutup dan soalan terbuka. Yang keduanya adalah soalan mencukil dan juga soalan yang berdasarkan taksonomi Bloom. Jenis-jenis soalan, kita lihat soalan terbuka. Biasanya soalan terbuka ini adalah soalan yang berstruktur. Biasanya dia membolehkan murid memberi jawapan secara bebas
Kemudian soalan ini memerlukan murid untuk menginterpretasi dan memperjelaskan soalan yang dikemukakan. Baiknya soalan ini adalah untuk memberi kebebasan pada murid untuk menjawab soalan. Kemudian murid dapat memberi jawapan yang terperinci. Selain daripada itu, murid dapat memberi jawapan untuk isu yang kompleks. Kemudian murid diberi peluang untuk kreatif dan menerangkan apa yang mereka fikirkan. Selain daripada itu, soalan ini juga dapat menunjukkan logik proses pemikiran murid. Dan akhirnya soalan ini merangsang kemahiran berfikir aras tinggi terhadap murid. Kemudian kita lihat apa dia itu soalan yang tertutup. Soalan tertutup dia adalah soalan yang berstruktur, di mana murid memilih daripada pilihan jawapan yang telah diberi. Contohnya, soalan yang perlu dijawab sama ada ya atau tidak, atau hanya mempunyai satu jawapan yang betul sahaja. Baiknya soalan ini adalah mudah dan senang untuk dijawab. Jawapan yang dapat dibandingkan, jawapan dapat dibandingkan dengan mudah. Kemudian kategori jawapan dapat membantu murid untuk memahami soalan. Selain daripada itu, murid lebih cenderung untuk buat soalan yang sensitif dan juga mengurangkan kekeliruan dalam kalangan murid. Dan akhir sekali, biasanya soalan tertutup ini adalah merupakan soalan berfikir aras rendah. Kemudian kita tengok apa dia soalan mencungkil. Soalan yang mencungkil fikiran adalah kemahiran untuk menggunakan soalan ini adalah untuk memberi murid satu jawapan yang tepat dan sempurna. Tujuannya adalah untuk menolong pelajar berfikir secara mendalam supaya mereka memahami sesuatu fakta, konsep hukum atau dengan lebih jelas lagi. Kemahiran menggunakan soalan ini adalah untuk mencukir fikiran murid sehingga mereka dapat memberi satu jawapan yang tepat dan sempurna. Tujuan menggunakan soalan mencukir ini adalah untuk mendorong pelajar-pelajar berfikir secara mendalam supaya mereka memahami sesuatu fakta, konsep hukum atau dengan lebih jelas lagi. Seterusnya, mari kita lihat berdasarkan gambar. Ini adalah jenis penyoalan yang berbeza. Daripada gambar, kita boleh menyoal murid mengikut tahap kepayaan mereka. Membina soalan mengikut aras taksonomi Bloom. Yang pertama, mengenal pasti soalan daripada aras rendah ke aras tinggi. Yang kedua, kita boleh membolehkan guru untuk membezakan soalan bagi menyesuaikan keperluan pelajar. Yang ketiga, ia dapat membantu guru mengukur pemikiran murid melalui penyoalan efektif supaya mereka dapat memberikan intervensi atau pengayaan yang sewajarnya. Bila kita membina soalan berdasarkan taksonomi, kita akan terlibat dengan soalan berfikir aras rendah. Mari kita tengok berdasarkan gambar yang ditunjukkan tadi. Kalau kita lihat soalan aras rendah yang boleh kita bina adalah haiwan yang manakah paling besar? Haiwan yang manakah boleh memanjat pokok? Kemudian apakah yang perlu dilakukan oleh haiwan ini? Ini adalah soalan aras rendah yang boleh kita keluarkan daripada gambar yang diberikan. Kemudian merujuk kepada kemahiran berfikir aras tinggi, soalan yang boleh dikemukakan adalah, pada pendapat anda, haiwan yang manakah berupaya untuk memanjat pokok dengan pantas? Seterusnya, pada pendapat anda, adakah adil untuk semua haiwan tersebut menduduki ujian yang sama? Mengapa ya atau mengapa tidak? Dan akhir sekali, apakah mesej yang ingin disampaikan oleh gambar tersebut? Jadi, untuk membina soalan berdasarkan taksonomi Bloom ni tadi, guru boleh merujuk kepada slide yang diberikan. Bagaimana ingin membina soalan aras rendah hinggalah peringkat ke aras tinggi. So, bagaimana cara kita nak menggalakkan murid untuk menghasilkan soalan kepada guru dan juga kepada rakan-rakan ataupun murid yang lain. Sebagai contoh, ini adalah tips penyoalan. Bagaimana kita boleh menggalakkan murid membina soalan. Ini dinamakan, aktiviti ini dinamakan Rally of Question. So, aktivitinya lebih kurang minta pendapat, iaitu pelajar akan minta pendapat ataupun pelajar akan menanya soalan. Kemudian murid A
Okey, memberi jawapan dan tanya pula kepada pendapat B. Kemudian murid B akan menjawab soalan kepada apa yang dikemukakan oleh pelajar A dan bertanya kepada murid C jawapan yang diberikannya. Okey, jadi pada rajah tersebut kalau kita lihat flow chart dia, carta alinnya sebagai contoh A akan memberi pendapat. Okey, kemudian A akan menanya soalan kepada B. B akan menjawab soalan A. Seterusnya B meminta pendapat C tentang jawapan yang diberikan. Seterusnya C pula akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh B dan C akan menanya soalan kepada pelajar ataupun murid D. Okey, murid D akan menjawab soalan murid C dan beliau akan menanyakan soalan pula kepada murid B. Okey, dan akhir sekali murid E akan menjawab soalan daripada murid D dan dia meminta pendapat tentang jawapan yang diberikannya. Sebelum penutup, mari kita lihat teknik penyoalan yang baik. Okey, teknik penyoalan yang baik adalah mengumpulkan soalan tanpa menyebut terlebih dahulu nama murid yang perlu menjawab soalan yang diberi. Yang keduanya, guru menggunakan masa menunggu yang sesuai untuk murid berfikir tentang jawapan mereka. Kemudian, soalan hendaklah disasarkan kepada semua murid. Seterusnya, guru perlu menggunakan beberapa teknik penyoalan untuk memastikan semua murid berpeluang untuk menjawab soalan. Dan akhir sekali, guru hendaklah menggalakkan murid untuk menghasilkan soalan secara individu supaya lebih mendalami tentang pembelajaran mereka.